Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam pendedahan malam ini. Tun M dedah alasan tak bersara politik duduk di masjid kejar akhirat. Berita penuh. Bersara dan duduk di masjid tiada dalam perancangan masa depan Tun Dr. Mahathir Mohamad meskipun tidak lagi menjadi ahli Dewan Rakyat selepas tewas di kerusi Parlimen Langkawi pada pilihan raya umum ke-15. Meskipun usianya bakal mencecah 97 tahun pertengahan 2023, bekas Perdana Menteri tetap mahu meneruskan perjuangannya yang disifatkannya masih belum selesai, terutama bagi menyelesaikan masalah yang membelenggu bangsa Melayu. Dr. Mahathir melihat masalah membabitkan orang Melayu terlalu dekat di hatinya dan percaya usaha menyelesaikan adalah jauh lebih penting berbanding kepentingan dirinya, termasuk atas alasan duduk di masjid untuk mengejar akhirat. Saya nak bersarah dari politik. Sebenarnya pada 2002, saya syorkan saya letak jawatan Perdana Menteri, saya nak bersarahlah. Tapi apabila saya bersarah, terdapat banyak perkara berlaku yang tidak disenangi oleh orang ramai. Mereka bertanya kepada saya, sama ada saya boleh tolong atau tidak. Dengan pengalaman 22 tahun sebagai Perdana Menteri, saya faham tentang masalah dan cara-cara mengatasi masalah. Kalau orang tanya, boleh ke tak boleh tolong? Tapi saya kata, sorry lah, saya nak rehat. Saya nak balik ke madrasah, nak sembayang untuk akhirat. Nampak saya utamakan diri saya lebih daripada bangsa saya, katanya dalam temu bual eksklusif bersama BH di Yayasan Kepimpinan Perdana di sini baru-baru ini. Beliau ditanya sama ada dirinya masih relevan dalam politik negara selepas kalah teruk dan hilang deposit dalam PRU15 atau tiba masa untuk bersarah sepenuhnya daripada politik dan duduk di masjid. Dalam PRU15, Dr. Mahathir yang mewakili Parti Perjuang Tanah Air Pejuang gagal mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi dimenanginya pada PRU14. Bekas Perdana Menteri hanya memperoleh 4,566 undi sekaligus kalah kepada calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah yang menang dengan majoriti 13,518 undi. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir memberi bayangan akan terus aktif dalam politik, terutama selagi hikmatnya masih diperlukan untuk membantu orang Melayu. Saya selalunya memandang masalah bangsa saya. Itu adalah perkara utama dalam kehidupan saya. Jadi saya tak boleh utamakan diri saya sedangkan bangsa saya mungkin menghadapi masalah. Kalau saya ada cara untuk mengatasi, tak baiklah kalau saya lebih utamakan kepentingan diri saya, katanya. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar. Salam perpaduan. Berita panas pagi ini dipetik dari BH Online bertajuk Ahmad Zahid dibebaskan mahkamah, pendakwaan file petition rayuan. Berita penuh. Kuala Lumpur. Pihak pendakwaan hari ini memfailkan petisi rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung kes sistem visa luar negara VLN dan pusat sehenti 23 September lalu. Presiden UMNO itu dibebaskan daripada 40 pertuduhan menerima rasuah daripada sebuah syarikat untuk menyumbang kontrak berkaitan sistem VLN dan pusat sehenti di China. Laporan FMT memetik sumber berkata, petisyen itu menyenaraikan 15 alasan mengapa Mahkamah Rayuan perlu membatalkan pembebasan Ahmad Zahid itu dan mengarahkan untuk membela diri atas pertuduhan berkenaan. Ahmad Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri untuk kali kedua selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih menerajui kerajaan perpaduan susulan pilihan raya umum ke-15. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Sumber berkata, rayuan itu difailkan di Mahkamah Rayuan selepas pihak pendakwaan menerima rekod rayuan daripada pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam minggu lalu. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan menetapkan tarikh pengurusan kes pada 10 Januari depan, sementara menunggu rekod berkenaan disiapkan.
Pada 23 September lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Ahmad Zahid daripada 40 pertuduhan menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan sistem VLN. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa dilapor memerintah Ahmad Zahid dibebaskan daripada semua pertuduhan utama dan pertuduhan pilihan mengikut Seksyen 16-E-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Muhammad Yazid dipetik berkata, selepas mempertimbangkan semua bukti dan keterangan secara keseluruhan, Mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Ahmad Zahid. Ahmad Zahid, 69, berdepan 33 pertuduhan menerima suapan Singapura dolar 13.56 juta daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu. Bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenaan sebagai pengendali OSC di China dan VLN. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa mendapatkan untuk dirinya wang tunai Singapura dolar 1.15 juta, RM 3 juta, 15,000 Swiss Franc dan 15,000 US dollar daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau ketika itu. Semua kesalahan itu didakwa dilakukan di Sri Satria, Present 16, Putrajaya dan Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Sekian berita, teruskan bersama channel ini. Salam perpaduan.